And it's going to be Rabia Abdul Salam taking over for Malaysia. It's Nudang Pimpno of Thailand. And Pimpno already making a move. There's a lot of psychology involved in this. It's certainly Even Stevens coming down that back straight. Malaysia with Thailand. Thailand on the outside and attacking. They're both going stride for stride now, and Rabia not going to let her go. She's making a run on the outside. Oh, and a little bit of a slip there. Rabia gives distance. Solid run by Nudang Pimpno as she comes round that final straight. A bend into the straight once again. Oh, this is great stuff. Marvellous moments. The final of the 4x400 metres, and Jamie, you might have got it right again. Malaysia take the gold medal in the 4x400 for women. Rabia binti Abdul Salam merupakan seorang atlet pelari pecut Malaysia. Beliau dikenali pada awal 1990-an sebagai atlet jarak sederhana dalam acara 4x400 meter dan juga digelar sebagai bakal Ratu Trek Asia oleh majalah Dewan Siswa. Sayangnya, akhbar-akhbar pada 26 Februari 1994 melaporkan pemergian Rabia Salam. Atlet kelahiran Kampung Paya Terubong, Air Hitam, Pulau Pinang itu dilaporkan mengadu sakit perut sekitar 9 malam pada 24 Februari 1994, lalu dibawa oleh jurulatihnya Si Ramanathan ke Hospital Kajang. Rabia dilahirkan pada 5 November 1973 di Kampung Paya Terubong, Air Hitam, Pulau Pinang. Bapanya bekerja sebagai buruh di kilang Bijih Timah, manakala ibunya ialah seorang suri rumah. Beliau dilahirkan dengan keadaan sebelah kakinya yang pendek sedikit. Semasa zaman persekolahannya, beliau menjadi bahan ketawa rakan-rakan sekolahnya akibat keadaan kakinya itu. Bapanya, Abdul Salam, menampah kasut khas untuk anaknya, dan selepas itu Rabia dapat berjalan seperti biasa. Rabia dipilih sebagai pemenang anugerah putera dan puteri Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Miro 1990 pada Jun 1991. Turut menerima anugerah itu ialah pemain hoki negara iaitu Brian Jehan Siva. Rabia yang dilatih oleh S. Ramachandran telah membantu Malaysia meraih pingat Sukan SEA di Manila, Filipina pada tahun 1991 dan Singapura pada tahun 1993, serta mencatatkan rekod baharu kebangsaan iaitu 52.56 saat bagi acara 400 meter pada Disember 1993 di Manila. Rekod itu dahulu dipegang oleh rakan sepasukannya iaitu Josephine Mary 52.65 saat. Malah, rekod kebangsaan bagi acara 4x400 meter 3 minit 35.83 saat yang dicipta oleh Rabia, Josephine Mary, R.S. Shanti dan G. Shanti di Singapura pada Jun 1993 masih belum mampu dipecahkan oleh atlet baharu sekarang. Beliau dikatakan meninggal dunia disebabkan keracunan selepas mengadu sakit perut sebaik sahaja selesai berbuka puasa. Jurulatih peribadinya, Si Ramanathan, membawanya ke Hospital Daerah Kajang. Selepas menerima rawatan, beliau disahkan meninggal dunia pada jam 1.15 petang pada 26 Februari 1994 di usia 20 tahun. Polis mengklasifikasikan kematiannya sebagai mati mengejut. Keluarga Rabia meluahkan rasa terkejut dengan kenyataan pihak berkuasa bahawa kematian beliau secara mengejut akibat minum minyak kuda. Saya tidak mahu membuat spekulasi, tetapi kematian Rabia menimbulkan misteri kerana atlet berpotensi sepertinya meninggal dunia dalam keadaan begini, komen Mumtaz Jaafar di sebuah akhbar pada 26 Februari 1994. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan waktu itu, Abdul Ghani Osman, melahirkan rasa terkejut dan sedih serta mengarahkan Majlis Sukan Negara menjalankan siasatan hingga ke akar umbi untuk mengetahui punca sebenar kematian Rabia Salam. Sebulan selepas kematian Rabia, Mesyuarat Khas Majlis Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia menggantung keahlian Si Ramanathan ekoran dakwaan berlakunya kes pencabulan atlet wanita pada tahun 1992. Kementerian Belia dan Sukan menubuhkan jawatan kuasa penyiasat untuk menjalankan siasatan kes itu berikutan pendedahan akhbar The Malay Mail pada 8 Mac 1994. Presiden Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia, Datuk Muhammad Khalid Yunus, mengumumkan bantuan berjumlah RM50,000 Malaysia serta sebidang tanah tapak rumah yang didiami oleh keluarga Rabia. Menurut laporan akhbar, pada 16 April 1994, Rahim Nur mengesahkan Bukit Aman sudah menerima laporan
laporan lengkap bedah siasat daripada pakar patologi Hospital Kuala Lumpur. Katanya, polis akan mengemukakan cadangan kepada Peguam Negara supaya siasatan dilakukan di Mahkamah Coroner. Dalam pernyataan rasmi Parlimen bertarikh 25 April 1994, Ahli Parlimen Kota Star Wan Hanafiah Wan Mat Saman meminta Menteri Belia dan Sukan menyatakan adakah pergantungan khidmat Ramadan mempunyai kaitan dengan kematian Rabia. Setiausaha Parlimen Kementerian Belia dan Sukan Datuk Ismail Said dilaporkan berkata dakwaan terhadap kes Rabia Salam masih lagi dalam pengendalian pihak berkuasa polis. Kemudian pada Mei 1994, polis mencadangkan kepada pendakwa raya agar mewujudkan inkuest awam terhadap kematian Rabia. Mahkamah Coroner pada 24 September 1994 diberitahu Rabia membuat pengakuan kepada doktor yang merawatnya bahawa dia minum minyak kuda sehari sebelum kematiannya. Kemudian pada Januari 1995, Mahkamah Coroner mengesahkan bahawa Rabia disahkan membunuh diri dan tidak hamil. Kisah misteri kematian Rabia Salam seolah-olah disenyapkan dan dilupakan. Selepas itu, namanya hanya muncul sebagai iringan semasa perbicaraan kes Si Ramanathan atau apabila ada atlet muda wanita menyatakan hasrat ingin memecah rekod kebangsaan acara 400 meter yang dipegang oleh Rabia Salam sejak 1993. Apa yang mencurigakan lagi, apabila selesai acara pengurusan kematian Rabia, segala dokumen pengesahan kematian, perubatan dan CJ kematiannya tidak diberikan kepada keluarganya. Kebiasaannya, CJ kematian jenazah akan diberikan pada penggali kubur yang akan kebumikan jenazah. Tetapi, ketika ingin kebumikannya, penyerahan dokumen itu tidak diberikan. Sebaliknya, dokumen tersebut dipegang oleh pihak Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. Pak Hassan, iaitu penggali kubur sewaktu kematian Rabia Salam berkata, terdapat beberapa orang yang terdekat dengan badan-badan yang terlibat telah menyatakan bahawa motif kematian Rabia Salam sengaja dirahsiakan daripada pengetahuan umum. Beliau mendengar kabar angin bahawa Rabia telah terlibat dalam kes yang mana perbuatan ini bakal memalukan keluarganya. Memandangkan kes kematian Rabia dirahsiakan, walaupun macam-macam siasatan yang telah dijalankan, kes tersebut pun berlalu begitu sahaja dan banyak spekulasi yang dibuat oleh masyarakat tentang kes tersebut. Tetapi untuk menambahkan kecurigaan, kawan baik Rabia Salam ada memberitahu yang Rabia memang sangat rapat dengan jurulatih peribadinya. Kawannya memberitahu yang hubungan mereka ini seperti pasangan di lamun cinta. Disebabkan situasi tersebut, kematian Rabia dikaitkan dengan kes bunuh diri yang menyatakan Rabia minum minyak kuda untuk gugurkan kandungannya. Tetapi diri sendiri yang terkorban. Laporan doktor juga pada mulanya sahkan yang Rabia memang minum minyak kuda. Selepas kematian Rabia, jurulatih peribadinya digantung keahlian oleh Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia disebabkan kes pencabulan atlet perempuan. Sebelum itu pun sudah ada tuduhan tentang kes pencabulan, tetapi tidak ada apa-apa tindakan yang dibuat. Selepas tuduhan kes pencabulan itu dikenakan pada Si Ramanathan, Rabia menjadi lebih pendiam selepas berita itu tersebar. Ada juga yang mengaitkan kes kematian ini dengan dendam kerana jurulatih peribadi Rabia ingin mendapatkan beberapa peratus daripada duit kemenangan yang Rabia dapat. Duit yang berjumlah 11,000 itu dimenangi Rabia selepas dia berjaya menaikkan mutu sukan negara yang diberikan daripada Menteri Belia dan Sukan pada ketika itu. Tetapi masih lagi jadi tanda tanya tentang kematian Rabia sehingga sekarang. Kematiannya telah pun menjangkau 25 tahun dan kes ini senyap begitu sahaja.